Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes isu wang RM 49 juta, 94 juta, maaf saya, Siva Kumar menafikan terlibat dengan penemuan 94 juta. Bekas Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar menafikan beliau terlibat di dalam penemuan 94 juta seperti didakwa seorang ahli Parlimen Pembangkang. Tegas ahli Parlimen Batu Gajah itu, tuduhan tersebut bukan sahaja tidak berasas, malah satu serangan politik bersifat fitnah untuk mencemar reputasi dan integritinya dan parti yang diwakili. Beliau dalam masa sama turut mengakui kesal dengan kenyataan yang dibuat ahli Parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim, meskipun namanya tidak disebut dengan jelas. Saya amat tersinggung dengan kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen Pendang. Walaupun tidak tahu siapa yang dirujuk, tapi melihat kepada fakta, ia dituding kepada saya. Jadi adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memberi penjelasan berkaitan isu ini. Saya tidak tahu dari mana sumber mendorong beliau menyatakan SPRM jumpa wang RM 94 juta di kediaman seorang bekas menteri di AP. Saya turut menghargai tindakan segera SPRM dalam menjernihkan situasi dan saya amat hargainya, katanya ketika sidang akbar di pusat media parlimen di sini pada Selasa. Awang pada persidangan Dewan Rakyat pada Isnin membangkitkan dakwaan penemuan wang tunai berjumlah 94 juta yang dikaitkan dengan seorang bekas Menteri Sumber Manusia daripada DAP. Ahli politik PAS itu mempersoal siasatan kes berkenan oleh SPRM kerana sudah lebih setahun ia dibangkitkan. Susulan itu juga, SPRM tampil menjelaskan bahawa dakwaan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki pernah mengeluarkan kenyataan bahawa 94 juta ditemui di kediaman bekas menteri adalah tidak tepat. SPRM memaklumkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Terbabit maupun SPRM tidak pernah membuat sebarang kenyataan berhubung perkara tersebut seperti dinyatakan Awang. Mengulas lanjut, Siva Kumar berkata Awang dicabar untuk mengulangi kenyataannya di luar Dewan Rakyat. Jika benar beliau memiliki bukti yang sah, beliau seharusnya menyatakan tuduhan ini di luar Dewan dan berani menyebut nama individu dikaitkan, katanya lagi. Beliau menambah pemimpin DAP termasuk dirinya akan terus berkhidmat secara telus dan menyokong penuh usaha SPRM dalam memerangi rasuah serta memperkukuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Penyokong kuat Najib ditahan, didakwa minta suapan daripada pendakwa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang penyokong kuat Najib Razak bersama dua lagi lelaki kerana disyaki memeras ugut serta meminta suapan daripada mudir sebuah mahad tahfiz yang juga pendakwah bebas. Menurut sumber, dia dan salah seorang suspek ditahan di sebuah masjid di Bendong, Kedah semalam ketika didakwa mahu mengambil wang pendahuluan sebanyak RM20,000 daripada pendakwah terbabit. Manakala seorang lagi suspek ditahan di lokasi berasingan pada hari sama. Kesemua mereka dibawa ke Mahkamah Magistrat Alor Setar hari ini bagi permohonan perintah tahanan reman. Perintah reman selama 4 hari sehingga 9 November itu dikeluarkan Magistrat Siti Nur Hasliza Mat Ali susulan permohonan SPRM. Aktivis politik yang aktif di media sosial dalam mengulas isu politik khususnya membabitkan Najib
tiba di perkarangan mahkamah jam 9 pagi dengan berpakaian lokap. Difahamkan aktivis berkenan didakwa memeras ugut pendakwa terbabit untuk mendapatkan sejumlah wang bagi menyelesaikan kes pengubahan wang haram AMLA yang masih dalam siasatan polis. Kesemua mereka yang berusia antara 30-an hingga 50-an ditahan antara jam 12 tengah hari hingga 5 petang semalam dalam operasi sekitar Bedong, Sungai Petani dan di Pejabat SPRM Kedah. Berita harian melaporkan, siasatan awal mendapati mereka dipercayai bersubahat meminta wang sebanyak RM150, RM150,000, namun hanya menerima RM20,000 tunai daripada pendakwah terbabit. Pengarah SPRM Kedah, Ahmad Nizam Ismail, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu, katanya kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Sementara itu, berdasarkan video yang dilihat Malaysia kini, aktivis berkenan mendakwa dia telah dianiaya. Kata beliau, saya akan lawan, ini satu pembohongan, penganiayaan. Kita akan lawan dan selepas ini saya nak bagi tahu kita akan buat laporan polis, katanya ketika diiringi pegawai SPRM. Saudara-saudara sekalian, laporan ini memang mengejutkan kita semua. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes hasutan Sanusi, apa jadi? Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi menetapkan tarikh baru untuk sebutan kes hasutan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Tarikh baru untuk sebutan kes ialah 10 Disember. Hakim Aslam Zainuddin memutuskan selepas Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Yayub memaklumkan kepada mahkamah bahawa pendakwaan memerlukan waktu yang lebih banyak. Ekoran representasi yang difailkan oleh Sanusi masih sedang dipertimbangkan oleh Peguam Negara. Sanusi telah pun memohon keampunan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, pada bulan September kerana mempersoal keputusan baginda dalam perlantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, ketika berkempen pilihan raya negeri Selangor pada bulan Julai 2023. Apa nak jadi dengan kes hasutan Sanusi Maknor ini? Sudah beberapa kali ditangguh dan ditanggung. Apa sebenarnya lagi yang boleh terjadi? Kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa kerana mencemarkan nama baik Sultan Selangor ketika ceramah pilihan raya negeri Selangor telah ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada September 2024 dahulu. Sekali lagi hari ini, Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan tersebut setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang dihantar oleh pihak Sanusi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Oktober dan Sanusi wajib menghadiri pendengaran kes tersebut. Peguam Sanusi, Awang Armada Jaya Awang Mahmud, pula memaklumkan mahkamah bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, sudah pun menerima keampunan kepada anak guamnya itu. Surat pengampunan Sultan telah disiarkan semalam di laman Facebook Selangor Royal Office. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan adanya permohonan maaf dan ampun Sanusi itu, kes ini sudah dianggap boleh selesai? Walau bagaimanapun, kita tunggu. Selepas ini, pada bulan Disember akan disebut sekali lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas isu Fashion Valet,
satu lagi anak syarikat khazanah nasional dalam radar SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya meneliti dakwaan penipuan membabitkan entiti equity syarikat swasta sebuah firma dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad Khazanah Nasional. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya mengambil maklum dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat mengenai aktiviti pelaburan menggunakan dana wang negara itu. Kami menyedari dakwaan yang didedahkan itu dan kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu, katanya ketika dihubungi. Baru-baru ini sebuah portal berita mendedahkan ada pihak memaklumkan kepada SPRM berhubung dakwaan penipuan membabitkan equity syarikat milik Khazanah Nasional. Dalam laporan itu, firma equity persendirian yang diterajui seorang individu yang juga adik kepada seorang daripada pengurusan tertinggi Khazanah Nasional. Firma berkenan juga dipercayai diwujudkan hasil cetusan idea Khazanah Nasional yang bertanggungjawab menyediakan pelaburan kepada syarikat yang terbabit dalam pembangunan teknologi perubatan. Selain itu, pemberi maklumat juga dalam laporannya turut menyatakan bahawa firma berkenan turut membuat beberapa pelaburan yang boleh dipersoalkan, termasuk satu bentuk pelaburan ke atas sebuah syarikat yang sudah dilupuskan dan tidak disenaraikan lagi. Dakwaan terbaru ini wujud susulan siasatan SPRM terhadap Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad dalam kegagalan pelaburan oleh Fashion Valet. Tindakan ini adalah susulan kerugian pelaburan besar berjumlah 43.9 juta yang dikaitkan dengan Khazanah Nasional dan PNB. Saudara-saudara sekalian, pendedahan demi pendedahan berkait dengan dana awam mengejutkan kita. Dana awam itu sepatutnya boleh memajukan negara, boleh mendapatkan pendapatan negara, tetapi bagaimana pula boleh digunakan oleh orang-orang tertentu. Selepas isu Fashion Valet, satu lagi anak syarikat Khazanah Nasional dalam radar SPRM. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Perpaduan Madani atas kecekapan menyelesaikan dan memerangi rasuah.